berjaya berbanding pemimpin berorientasikan pengeluaran. Jadi kita boleh mulakan perdebat kita pada hari ini dimulakan dengan perdebat pertama dari kumpulan pencadang iaitu Beauty and the Beast. Dipersilakan Muhammad Nur Izzuluddin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Pada petang ini kita ada satu perdebatan mengenai tajuk pemimpin berorientasikan subordinat lebih berjaya berbanding pemimpin berorientasikan pengeluaran. Di sini kami sebagai ketua pencadang, sebagai pihak pencadang iaitu kerajaan menyokong penuh tajuk ini. Pemimpin berorientasikan subordinat lebih berjaya berbanding pemimpin yang berorientasikan pengeluaran. Di sini saya akan memberikan beberapa definisi. Definisi pemimpin. Pemimpin iaitu individu yang mengetuai sesuatu organisasi ataupun dalam masyarakat yang dipilih dalam sesuatu organisasi serta masyarakat. Subordinat. Subordinat iaitu menjurus kepada pekerja bawahan dalam hierarki sesebuah organisasi dan ia juga sebagai penggerak sesebuah organisasi. Pemimpin besar akan berusaha menanamkan rasa percaya pada diri dan pada para pendukung. Jika orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, maka kita akan terkejut pada hasil yang luar biasa yang akan mereka raih. Menurut kajian Pusat Penyelidikan MU 1940 menemui dua dimensi perilaku iaitu orientasi pekerja dan orientasi pengeluaran. Pemimpin yang berorientasikan subordinat ini ataupun pekerja menekankan aspek tugas atau bahagian teknikal dan menghasilkan produktiviti yang lebih tinggi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Menurut Hobbins and Kotler 2002, gaya kepimpinan subordinat atau menjurus pada pekerja mendefinisikan pemimpin yang cenderung melibatkan pekerjanya dalam membuat keputusan. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Subordinat seperti yang kita tahu, seperti yang saya beritahu tadi, iaitu orang bawahan yang menggerakkan sesebuah organisasi maupun masyarakat adalah seorang manusia, bukannya mesin. Apa yang saya kata di sini, ujar saya yang pertama ini ialah kita subordinat ini adalah sebagai seorang manusia, bukannya mesin. Mesin pun kalau nak di-on pun digunakan tangan. Manusia lah. Jadi, seorang manusia mempunyai perasaan. Kita mempunyai emosi. Kita perlu masa rehat. Kita perlu masa bersiap-siap bersama keluarga. Kita perlu masa untuk bersosial. Kita tidak boleh dikerahkan untuk bekerja sebanyak 24 jam, 7 hari seminggu. Hari-hari kerja. Tahan tak? Macam hari ni lah kita belajar. Contohlah, saya bagi contoh. Macam kita belajar kat universiti ni. Hari-hari lecturer bagi assignment. Aduh, juling mata. Hari duduk di TSS asrama Wan. Contoh adalah masa mencemburi saya ni. Menurut Lenny Spears 1998 terdapat beberapa ciri untuk pemimpin yang berorientasikan subordinat, iaitu mendengar dengan baik. Jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja bawahan, pihak atasan tahu dan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Pihak atasan ini juga sebagai pemulih, iaitu sebagai heal. Jika ada satu masalah yang dihadapi oleh pekerja di bawahnya, dia akan cuba menyelesaikan masalah itu. Peka dengan situasi, kepercayaan, dan bila pemimpin ini berpandangan jauh, pengawasan dan pengelolaan, dah tak boleh baca dah, maaf. Komitmen terhadap perkembangan subordinat. Dan kerana itu saya menekankan lagi bahawa pemimpin berorientasikan subordinat lebih berjaya berbanding pemimpin yang berorientasikan pengeluaran. Baiklah, sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada pecahan pertama yang begitu semangat sekali. Sekarang kita beralih kepada pembangkang yang pertama, iaitu Abdul Rauf. Bismillahirrahmanirrahim. Salam perdebatan seisi Dewan. Tuan Yang di-Pertua selaku Ketua Pembangkang pada hari ini, mohon izin untuk membangkang usul gagasan yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu pemimpin berorientasikan subordinat adalah lebih berjaya berbanding pemimpin yang berorientasikan pengeluaran. Sebelum bicara hujah bermula, izinkan saya untuk membuat semakan definisi konsep kerajaan tentang pemimpin yang berorientasikan pengeluaran, yang mana pihak kerajaan tidak memberitahu tentang definisi tersebut. Menurut Dennis Likert 1969, pemimpin yang mengamalkan pendekatan berorientasikan pengeluaran dianggap seorang yang autokratik dan bergantung kepada kuasa kedudukannya untuk mempengaruhi pekerja bawahan. Pemimpin seperti ini akan menggunakan sistem kawalan yang ketat untuk memastikan pekerja bawahan sentiasa mengikut prosedur dan tata cara kerja untuk menentukan prestasi yang baik dapat dicapai. Sebentar tadi Yang Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan bahawa pemimpin yang berorientasikan subordinat lebih baik berbanding pemimpin yang berorientasikan pengeluar kerana pekerja akan membuat keputusan. Soalannya, bagaimana pekerja akan melaksanakan keputusan sekiranya keputusan tersebut seharusnya ketua yang melaksanakan keputusan. Selaku Ketua Pembangkang, saya menolak usul yang dibawakan oleh Dewan pada hari ini. Berdasarkan hujah saya yang tepat, hujah pertama saya, pemimpin berorientasikan pengeluaran lebih produktiviti dan berkualiti dalam melaksanakan sesuatu kerja. Tuan Yang di-Pertua, pemimpin yang berorientasi pengeluaran mempunyai gaya kerja yang pantas dan kerja dan mempunyai objektif yang jelas, yang mana setiap pekerja perlu melaksanakan kerja-kerja yang diarahkan dengan cemerlang. Pekerja tidak akan membantah dan melaksanakan setiap pekerjaan tepat pada waktunya. Dan keadaan ini sekaligus meningkatkan produktiviti sesebuah organisasi. Pemimpin yang berorientasikan pengeluar ini merupakan pemimpin yang tegas dan mementingkan hasil kerja berbanding melayan kerenah-kerenah pekerja. Di sini kita lihat betapa pentingnya produktiviti dan kualiti dalam sesebuah organisasi. Menurut Blaschwitz dan von Weizsäcker 1999 menyatakan bahawa produktiviti diibaratkan enjin yang membawa kepada kebaikan secara keseluruhannya. Dan saya memberikan contoh. Tun Datuk Mahathir. Siapa yang tidak kenal Tun Datuk Mahathir? Pemimpin bertaraf dunia. Beliau merupakan pemimpin yang tegas dalam melaksanakan sesuatu perkara. Cara pemerintahannya mampu meningkatkan martabat dan bangsa Melayu dihormati di dunia. Tun Datuk Mahathir semasa pemerintahannya bijak mengurak langkah ke hadapan tanpa gentar terhadap halangan-halangan yang datang. Tun Datuk Mahathir telah mengilhamkan dasar pandang ke timur, yang mana beliau telah membawa Malaysia lebih rapat dan menjadi rakan karib bagi negara iaitu Korea Selatan dan Jepun. Beliau mahukan rakyatnya bekerja keras dan menepati masa seperti Jepun. Di sini kita lihat betapa pentingnya pemimpin yang berorientasikan pengeluaran kerana dapat menghasilkan sesuatu kerja yang produktif dan berkualiti. Tidak heranlah semasa zaman pemerintahan Tun Datuk Mahathir terdapat pelbagai pembaharuan seperti penggunaan kad perakam waktu, penggunaan kad tanda nama dan sebagainya, sekaligus meningkatkan kualiti pekerja. Tuan Yang di-Pertua, kita lihat kemanakah negara maju seperti Jepun dan China merupakan negara yang mempunyai pemimpin yang berorientasikan pengeluar. Negara China sebagai contoh telah menjadi negara yang maju dari aspek ekonomi hasil daripada ketegasan pemimpinnya dalam menguasai sesebuah ekonomi. Dalam organisasi mereka tiada istilah bertangguh dalam melaksanakan kerja.
Dan sudah jelas lagi, negara China merupakan salah sebuah negara yang terus maju dalam bidang ekonomi. Kita dapat lihat pemimpin organisasi pengeluar mampu menjadi sebuah organisasi yang cemerlang kerana hasil kerja yang produktif. Selesai hujah saya, mohon terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada pembangkang pertama. Seterusnya dipersilakan pencadang kedua dari Kumpulan Fulmak. Beauty, maafkan saya, Beauty and the Beast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha saudari pengerusi majlis, saudari penjaga masa, Tuan Hakim serta warga dewan yang dikasihi sekalian. Sebelum saya meneruskan hujah saya yang pertama, kami di pihak pencadang bersetuju bahawa pemimpin berorientasikan subordinat lebih berjaya berbanding pemimpin yang berorientasikan pengeluaran. Izinkan saya membidas usul yang diketengahkan oleh pencadang pertama. Usul saya yang pertama ialah keseimbangan antara tugas bersesuaian dengan ahli subordinat. Menurut Staude 1974 dalam kajian gaya kepimpinan oleh University Ohio State 1980, pemimpin yang mengamalkan timbang rasa yang tinggi akan mencapai prestasi dan kepuasan tinggi daripada pekerjanya. Hal ini adalah kerana setiap individu adalah berbeza dari segi sikap dan kebolehan. Jadi, pemimpin yang berorientasikan subordinat boleh memanfaatkan setiap anggotanya secara efektif pada saat-saat dan keadaan yang tepat. Pekerja tidak akan rasa terbeban kerana mereka pakar dalam bidang yang diberikan, jadi prestasi pekerja akan jadi lebih baik. Yang kedua, berbanding pemimpin yang berorientasikan pengeluaran, tak dinafikan bahawa pemimpin berorientasikan pengeluaran dapat meningkatkan produktivitinya. Namun, kita pernah dengar berita sebelum ni bahawa negara China menggunakan pemimpin yang berorientasikan pengeluaran, iaitu autokratik. Jadi, barang-barang tiruan yang dikeluarkan agak berleluasa. Contohnya macam susu. Susu kan ada melamin. So, itu sesuatu akan membawa kepada bahayanya kesihatan penduduk yang menggunakan alat tersebut. Yang kedua, kepuasan pekerja diberi perhatian. Pemimpin yang berorientasikan subordinat lebih berjaya kerana ketuanya mengambil berat tentang kepuasan pekerjanya. Oleh itu, ketua dan pekerjanya akan lebih mudah bekerjasama dan lahirlah sifat betul ansur. Pekerja akan lebih komited dalam segala perancangan serta pekerja lebih bermotivasi untuk melakukan dan meningkatkan usaha kerana manusia gemar pada pujian. Contoh yang paling dekat pada kita dalam kelas sendiri. Contohnya kalau guru tu bagi assignment pada kita sendiri akan rasa nak buat lebih baik kalau kita selalu relate dengan pensyarah. Pensyarah tu dianggap macam ketua kita. So apa yang ketua tu nak, kita boleh kita akan sentiasa berhubung dengan ketua apa yang dia nak. Berbanding pensyarah yang tak ambil endah langsung tentang orang pelajar-pelajarnya,
dia tidak mementingkan bagaimana caranya pelajar itu dapat melakukan assignment tersebut, even copy paste pun, itu akan membuatkan hasil assignment tu kurang memuaskan dan tidak produktif. Yang ketiga, memberi keselesaan kepada pekerja dan menimbulkan perasaan seronok ketika bekerja. Hakikat manusia memang suka pada sesuatu yang menyenangkan. Pekerja akan lebih bersemangat untuk menjalankan tanggungjawab dan pekerja lebih produktif. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pencarian kedua. Seterusnya dipersilakan pembangkang kedua. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Tuan Yang Dipertua, di sini saya ingin menolak sekeras-kerasnya hujah yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Pada hemat saya, pemimpin yang berorientasikan pengeluaran itu lebih adil dan saksama. TYDP, untuk mencapai target pengeluaran yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi, pemimpin itu mestilah adil dan saksama. Dalam erti kata lain, tak pilih bulu. Hadirin semua, konsep adil dan saksama itu luas. Jadi di sini saya bahagikan kepada dua konsep, iaitu adil dalam pembahagian tugas dan adil ketika menjalankan hukuman. Pertama, adil dari segi pembahagian tugas. Seseorang pemimpin itu haruslah adil dan bijak dalam membahagikan tugas, iaitu sesuai mengikut hierarki dalam sesebuah organisasi. Masyarakat dan tipikal sering menganggap bahawa semakin tinggi jawatan seseorang itu, semakin goyang kakilah dia. Betul ke? Betul? Tak boleh. Ya, di sebelah sisi kita memang nampak macam tu. Tapi di sisi lain, tidak. Mengikut teori, tugas mereka sebenarnya adalah lebih besar daripada itu. Mereka perlu merancang, mengorganisasi dan mengawal sesebuah pentadbiran. Jika mereka tidak adil, beritahu saya bagaimana target pengeluaran yang ditetapkan akan tercapai. Jika target pengeluaran itu terjejas, bagaimana organisasi itu ingin maju? Bagaimana? Cerita. Kedua ialah adil dalam menjalankan hukuman. Seorang pemimpin haruslah adil dalam menjalankan hukuman. Pemimpin itu tidak boleh pilih kasih. Sama ada tertuduh atau bersalah itu kawan baiknya mahupun sebaliknya. Keputusan yang adil haruslah dibuat berdasarkan situasi, bukannya mengikut perasaan. Seseorang pemimpin tidak boleh terlalu rapat dengan pengikutnya kerana ia akan menjejaskan kredibiliti pemimpin tersebut dalam membuat keputusan. Oleh itu, saya menyokong sepenuhnya bahawa pemimpin berorientasikan pengeluaran itu lebih berjaya berbanding pemimpin yang berorientasikan subordinat. Itu saja. Okay. Terima kasih kepada Kak Pembangkang. Sekarang beralih pula kepada pencadang ketiga. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggalkan. Sayangkan pihak kerajaan, ku beri sokongan. Sayangkan pembangkang, ku hadiahkan bidasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong apresiasi buat Tuan Speaker Dewan, ahli-ahli kabinet kerajaan, proksi pembangkang dan ahli dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berdirinya saya pada hari ini adalah untuk menyokong dengan penuh tegas dan padu bahawasanya pemimpin yang berorientasikan subordinate adalah lebih berjaya dari pemimpin yang berorientasikan pengeluaran.
Mengapa saya begitu yakin menyatakan bahawa pemimpin yang berorientasikan subordinate adalah lebih berjaya daripada pemimpin yang berorientasikan pengeluaran? Hujah saya yang pertama, kerana biasanya pemimpin yang berorientasikan subordinate akan lebih mengutamakan tanggungjawab daripada jawatan. Akan lebih mengutamakan tanggungjawab daripada jawatan. Mereka hanya memandang jawatan itu hanya pada nama. Ini bermakna mereka akan meletakkan diri mereka setara dengan para pekerja. Ini akan menimbulkan sifat kebersamaan. Dan jika saya tanya anda semua di sini, adakah penting sifat kebersamaan dan kekitaan dalam sebuah organisasi? Penting. Ya, anda tahu jawapannya. Seterusnya, melalui sifat kebersamaan ini akan muncullah rasa empati. Terlebih dahulu, apa itu empati? Empati adalah kita meletakkan diri kita ke dalam situasi orang lain. Ini bermakna apabila seorang pemimpin mampu meletakkan situasinya ke dalam diri pekerja, bermakna dia mampu menganalisa kebolehan dan kekurangan para pekerjanya. Jadi dengan itu, dia mampu untuk membuat penambahbaikan. Yang dipertua, hujah saya yang kedua pada hari ini adalah pemimpin yang berorientasikan subordinate akan cenderung untuk menghasilkan output yang lebih berkualiti dari segi kuantiti dan juga kualiti. Hal ini kerana pemimpin yang berorientasikan subordinate cenderung untuk melibatkan ahli-ahlinya dalam sesebuah perbincangan dalam mencapai satu kata putus. Jadi, seperti yang kita semua sedia maklum, bahawa buah pemikiran yang dihasilkan oleh ramai orang adalah lebih bernas daripada pemikiran yang dihasilkan oleh seorang. Jadi, sudah pastilah hasil yang akan dikeluarkan begitu memuaskan. Baiklah, yang dipertua pada hari ini, hujah saya yang ketiga pula adalah pemimpin yang berorientasikan subordinate mampu untuk mewujudkan suasana positif dalam diri para pekerjanya. Bagaimana? Biasanya pemimpin yang berorientasikan subordinate akan cenderung untuk memberi dorongan dan galakan kepada orang bawahannya. Seperti yang telah saya katakan tadi pada hujah saya yang pertama, pemimpin yang bersifat subordinate ini lebih mengutamakan tanggungjawab, seterusnya akan menghasilkan sifat kebersamaan. Jadi, sifat kebersamaan ini adalah salah satu nilai-nilai positif yang dapat dihasilkan oleh pemimpin yang berorientasikan subordinate. Dengan itu, pemimpin ini dapat mengelakkan ahlinya dari bekerja di bawah tekanan. Dan saya percaya bahawa tidak ada manusia yang suka bekerja di bawah tekanan. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi dengan itu saya akhiri hujah saya pada hari ini. Mohon usul diterima. Terima kasih kepada pencadang ketiga. Seterusnya dipersilakan pembangkang ketiga untuk membidas hujah mereka. Yang dihormati Tuan Yang Ketua Dewan serta rakan-rakan kerajaan sebelah sana, Assalamualaikum dan salam pendapatan. Tuan Yang Ketua Dewan, selaku pembangkang ketiga pada hari ini, saya menolak 100% hujah yang dibawa oleh pihak kerajaan pada hari ini, iaitu pemimpin berdasarkan subordinate adalah lebih baik berbanding pemimpin yang berdasarkan pengeluaran. Tuan Yang Dipertua, sebentar tadi pihak pencadang ketiga ada menyatakan bahawa pemimpin berdasarkan subordinate kebiasaannya mementingkan sifat kebersamaan dan kekitaan dalam kalangan pekerja. Saya amat tidak bersetuju dengan kenyataan ini kerana sifat ini kebiasaannya akan membawa kepada sikap pekerja bawahan yang akan naik kepala pemimpin. Jadi hujah saya di sini, Tuan Ketua,
Pemimpin berorientasikan pengeluaran ternyata lebih baik daripada subordinate kerana pemimpin berdasarkan pengeluaran ini dapat melahirkan pekerja yang lebih berdisiplin. Seperti yang kita tahu, pemimpin berdasarkan pengeluaran mempunyai sifat yang tegas. Oleh itu, ia akan dapat melahirkan pekerja-pekerja yang lebih berdisiplin di dalam pekerjaan. Pemimpin sebegini kebiasaannya akan disegani oleh pekerja-pekerja bawahan. Oleh itu, tidak timbul masalah-masalah yang remeh-temeh seperti pekerja datang lewat ke tempat kerja. Kesalahan-kesalahan besar juga akan kurang dilakukan oleh pekerja kerana mereka akan lebih berhati-hati dalam satu kerjaan sebelum kerja itu dibawa kepada pihak atasan. Hal ini kerana mereka dengan sendirinya tahu bahawa bosnya inginkan hasil kerja yang lebih bermutu. Tuan yang dipertua, seperti yang kita tahu, pemimpin berdasarkan pengeluaran juga akan mengurangkan bantahan-bantahan, akan dapat mengurangkan bantahan-bantahan daripada pekerja bawahan. Hal ini kerana bantahan-bantahan ini kebiasaannya banyak diterima oleh pemimpin berdasarkan subordinate kerana sifatnya yang terlalu baik dengan pekerja. Tuan yang dipertua, sebagai contoh, saya pasti semua kenal siapa itu Muhammad Morsi, iaitu daripada Mesir. Muhammad Morsi adalah pemimpin Mesir yang baru digulingkan originalnya. Seperti yang kita tahu, pemimpin ini menjalankan dasar subordinate, iaitu terlalu baik dengan pekerja bawahannya. Hasilnya, general iaitu orang kanan sendiri, iaitu General Al-Sisi yang menggulingkan beliau. Inilah yang saya katakan, sifat kebersamaan dan kitaan kadang-kadang kala boleh membawa keburukan dalam suatu organisasi. Tuan yang kedua, seterusnya, dalam sejarah kita sendiri, iaitu sejarah Melayu, kerajaan-kerajaan terdahulu kebiasaannya menjalankan dasar subordinate. Oleh itu, hal ini menyebabkan berlakunya kejatuhan sebuah kerajaan yang berpunca daripada sabotaj dalaman, iaitu berpunca daripada sikap tidak mempunyai sikap kekerasan terhadap pekerja, ketegasan yang akhirnya membawa kepada kejatuhan sesebuah kerajaan. Oleh itu, saya pada hari ini menolak sekeras-kerasnya bahawa pemimpin berdasarkan subordinate adalah lebih baik berbanding pemimpin berdasarkan pengeluaran. Mohon terus membangkang. Terima kasih kepada pembangkang ketiga. Seterusnya, kita beralih pula untuk sesi penggulungan. Itu dipersilakan pembangkang keempat dari kumpulan Full Mark. Pembangkang dulu, kita tukar. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Salam perkhidmatan buat Tuan Yang Ketua, rakan-rakan di meja pembangkang dan juga rakan-rakan di meja kerajaan. Okay, tajuk kami hari ini ialah pemimpin berorientasikan pengeluaran lebih berjaya berbanding pemimpin yang berorientasikan subordinate. Okay, isi pembangkang isi pihak kerajaan pertama ialah subordinate ialah manusia, tidak boleh dikerah dan mempunyai perasaan. Ya, kami tahu subordinate itu ialah manusia, tapi tahukah anda, manusia itu mempunyai limit diri. Jika anda menolak limit anda hingga ke tahap yang tertinggi, anda boleh melakukan pelbagai perkara. Dan siapa yang menolak limit itu? Haruslah pemimpin. Kalau tak, siapa yang nak mencipta barang-barang yang hebat? Okay. Isi yang kedua ialah keseimbangan tugas lari dengan minat subordinate. Pekerja tidak rasa terbeban, mengambil berat kepuasan, lebih mudah bekerjasama, produktif. Kami membangkang isi itu kerana tidak bolehlah terlalu mengambil berat daripada manusia. Kerananya hati dan perasaan manusia ini berubah-ubah. Kita boleh tidak boleh rasa terbeban. Sebenarnya beban tu kita sendiri, manusia sendiri yang mencipta rasa beban itu. Jika pemimpin itu berkeras, beban itu akan hilang dan ia akan mengajar pengikut-pengikutnya untuk mengawal sendiri perasaannya. Itu akan mengajar manusia dan juga pengikutnya lebih berdikari berbanding pemimpin yang hanya mengikut hati dan perasaan pengikut tanpa mementingkan pengeluarannya. Isi mereka yang ketiga ialah pemimpin lebih utama
Pemimpin lebih mengutamakan tanggungjawab lebih pada jawatan. Sifat kebersamaan cenderung menghasilkan output-output yang lebih berkualiti dan juga suasana yang positif. Anda sendiri yang memberi pantun. Saya anak, tangan-tangankan. Kita tidak boleh menangankan pengikut. Jadi kalau kita nak sayang kita punya pengikut, kita kena bagi arahan. Kita tak bolehlah ada sikap kebersamaan. Soalnya kalau semua ni sama, siapa yang nak memberi arahan? Siapa yang nak menegaskan perkara yang betul dengan perkara yang salah? Pernahkah anda memimpin satu mesyuarat dan tiada pemimpin? Mesyuarat itu tidak pasti akan terhasil. Tiada keputusan yang boleh dibuat. Jika ada pemimpin yang tegas, yang mementingkan pengawaran lebih daripada hati dan perasaan pengikut-pengikutnya, mesyuarat itu akan lebih produktif, lebih berkualiti. Kerananya kita punya pelanggan ataupun orang-orang bawahan kita lebih mementingkan apa yang dikeluarkan, bukan hati perasaan kita yang sedang bekerja. Dan juga suasana yang positif. Suasana yang positif itu sebenarnya boleh dicipta. Manusia ni hanya perlu bercakap lembut dan mereka akan lebih cenderung untuk buat satu kerja. Boleh je kita mementingkan pengawaran tapi kita bagi arahan dengan cara yang lembut. Maka kita punya pengikut akan lebih cenderung untuk buat kerja itu. Berbanding kita bagi arahan dengan suara yang kasar. Tidak perlu pun mementingkan subordinat. Mementingkan pengawaran lebih penting. Jadi kami ni, saya daripada pihak Mangkam setuju dengan isi kami, iaitu produktif, kualiti, adil dan juga berdisiplin. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembangkang yang keempat. Seterusnya penggulungan untuk pencadang. Kumpulan pencadang, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati, pengadil yang bijaksana, barisan kumbang-kumbang dan bunga-bunga di perwakilan meja pembangkang, hadirin dan hadirat warga dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perdebatan. Menyedari hakikat bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat, kami barisan pihak pencadang sepakat menyokong usul dan kelebihan yang ada terhadap tajuk kami pada hari ini. Pemimpin berorientasikan subordinat lebih berjaya berbanding pemimpin berorientasikan pengeluaran. Terdapat beberapa hal yang diingin ketengahkan dan ditekankan, iaitu subordinat lebih menekankan kepada hubungan antara manusia berbanding pemimpin berorientasikan pengeluaran yang memfokuskan kepada tugas ataupun kerja. Bagusnya pemimpin yang berorientasikan terhadap hubungan antara manusia ialah dapat mewujudkan hubungan yang lebih baik dan positif. Hubungan yang baik atau positif terhadap pekerja, contohnya pekerja akan berasa senang hati dan juga ikhlas apabila membuat kerja. Kerjasama antara majikan dan pekerja saling membantu ibarat aur dengan tebing, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, sekaligus menghapuskan resmi hidup bagai enau dalam berusaha melepaskan pucuk masing-masing. Bahkan ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, dapat menghasilkan kualiti yang baik. Contoh yang terdekat yang kita boleh lihat, Nabi Muhammad SAW juga mengaplikasikan kepimpinan yang berorientasikan subordinat. Konteks yang berbeza tapi konsep yang sama. Ulang suara. Konteks yang berbeza tapi konteks yang berbeza tapi konsep yang sama. Kepimpinan beliau menyela bila beliau tidak rasa halangan antara pemimpin dan juga umatnya. Dalam Islam juga, tugas sebagai pemimpin merupakan berpanjangan tangan pemimpin yang dilakukan oleh Rasulullah. Justru kunci keberhasilan Rasulullah dalam memimpin adalah menjadikan dirinya sebagai contoh utama kepada umat yang dipimpin. Seiringan dengan itu, ia juga dapat mewujudkan kepuasan pekerja dan memberi keselesaan kepada pekerja untuk bekerja. Sebentar tadi pihak penggulung ada mengatakan tentang manusia mencipta beban. Tapi tahukah anda dari mana datangnya beban? Bukankah beban juga datangnya dari bebanan kerja?
Di China juga sebentar tadi pihak pembangkang juga menceritakan tentang di China yang menggunakan konsep kepimpinan berorientasikan pengeluaran. Tapi dalam masa yang sama, di China juga disenaraikan antara negara yang tinggi kes bunuh diri oleh kerana sebab tekanan dan bebanan kerja. Maka dengan itu, selain itu, maka dengan itu secara holistiknya sudah terang lagi bersulur, pemimpin yang berorientasikan subordinat lebih berjaya berbanding pemimpin berorientasikan pengeluaran. Maka dengan itu saya menyokong 100% topik kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan bagi pihak pesyarah. Seterusnya, bagi menghangatkan lagi sesi perdebatan kita pada hari ini, dipersilakan kumpulan pembangkang untuk menanyakan soalan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ada satu soalan ingin ditujukan kepada pencadang kedua. Okay, pemimpin berorientasikan subordinat boleh menyebabkan pemimpin akan kehilangan kuasa. Ini kerana kuasa akan diambil alih oleh subordinat. Sekiranya subordinat yang mengambil alih itu menyalahgunakan kuasa dan tidak mahir memimpin, ini akan membawa kepada kerugian dan menjatuhkan organisasi itu sendiri. Mohon pencerahan. Bagi kumpulan pesyarah, anda diberi masa selama 1 minit untuk membincangkan soalan tersebut. Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan. Saya rasa pihak pembangkang tersalah dengar apa yang saya cakapkan, kerana saya tidak mengutarakan poin bahawa pemimpin menyerahkan kuasanya kepada subordinat. Saya cuma ingin mengatakan bahawa pemimpin hanya berkumpul bersama pengikutnya dan mengumpul idea-idea yang bernas daripada orang bawahannya, bukannya menyerahkan kuasanya sepenuhnya kepada orang bawahan. Jadi, jika orang bawahan memberikan idea yang lebih bernas daripada pemimpin, satu produktiviti yang baik dapat dihasilkan. Jawab soalan? Seterusnya, kumpulan pesyarah dipersilakan untuk bertanyakan soalan. Syarif. Aku ada bangkangan pada pihak. Poin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya satu soalan kepada pihak pembangkang. Jika kita menjalankan kepimpinan autokrasi terhadap pekerja, pekerja tidak tahan dengan tekanan kerja menyebabkan mereka mogok dan melakukan demonstrasi. Bukankah aktiviti itu akan menyebabkan pengeluaran akan tergendala? Bagaimana pemimpin begini boleh berjaya? Mohon pencerahan. Okey, terima kasih soalan tadi. Soalan perkataan tadi pasal pekerja yang mogok kerana tekanan kan, autokratik kan. Kalau macam tu mestilah ramai tentera yang mogok kan. Tapi banyak kita tengok kita menggunakan pendekatan autokratik kan. Tentera pun menggunakan pendekatan autokratik. Mesti banyak tentera yang dah mogok. Tapi tidak, mereka lebih berdisiplin, lebih mengikut arahan, lebih produktif dan juga lebih semualah. Lepas tu tadi ada cakap pasal mogok, pasal pengikut tidak berpuas. Sebenarnya kalau anda hendak tahulah, kalau pengeluaran tu terlalu mengikut perasaan dan juga masalah pengikut tu sendiri, banyak masa pengeluaran akan dibuang pada tu. Bermesyuarat untuk tanya masalah, mesyuarat untuk selesaikan masalah. Tapi pengeluaran terjadi, pengeluaran tergendala, sama juga kan. Jadi better kita bagi arahan, pekerja tu sendiri yang selesaikan, macam mana dia nak selesaikan. Jawab soalan tak? Terima kasih. Seterusnya dari pihak pembangkang untuk kemukakan soalan. Seperti yang amat berhormat Perdana Menteri. Okey. Soalan ini dituju kepada pencadang yang pertama atau yang amat berhormat Perdana Menteri. Seperti yang amat berhormat Perdana Menteri kata tadi, pemimpin adalah seorang yang dipilih oleh masyarakat. Oleh itu, sudah tentu pemimpin ini mempunyai sifat kepimpinan mereka sendiri sehingga dia dipilih oleh masyarakat. Persoalannya di sini, adakah kita masih perlu memberikan subordinat ini membuat keputusan bersama, sedangkan kita sebagai pemimpin lebih mengetahui apa target yang kita telah tetapkan? Terima kasih. Terima kasih kepada pihak pembangkang. Seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di negara Malaysia.
Betul tak? Jadi tak salah saya lah. Kalau tiap-tiap tahun kita ada bajet, belanjawan, peruntukan bajet, baru lepas, yang baru lepas hari Jumaat ni. Bukankah dengan adanya bajet, tekanan yang contoh kata yang pembangkang beritahu tadi, sekiranya saya PM lah, memang saya PM lah dalam perdebatan ni lah. Saya nak naikkan harga RM2 minyak. Saya tak perlukan. Jangan cakap. Saya seorang dia cakap. Saya kata saya nak naikkan minyak RM2. Kau tak puas hati kan? Tak puas hati kan? Kena juga minyak naik RM2. Anda suka kan negara ni macam tu? Yang pengudahan yang kita sekian, yang tidak mementingkan subordinat pekerja bawahan. Seperti kenaikan minyak yang baru-baru ni, hanya naik 20 sen sahaja. Tapi ramai yang beli makan McD, penuh drive-thru, ramai yang beli makan KFC. Kenapa tak makan kat rumah? Hanya naik 20 sen sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi renung-renungkanlah. Satu kita teguh, bercerai kita roboh. Terima kasih kepada kumpulan pencadang. Seterusnya dipersilakan kembali kumpulan pencadang untuk bertanyakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembangkang pertama ada menyatakan bahawa pemimpin yang berorientasikan pengeluaran mengamalkan sistem kawalan yang ketat untuk mencapai matlamatnya. Bagaimana pula boleh timbul situasi seperti yang dikatakan oleh penggulung pembangkang yang menyatakan pemimpin mengeluarkan arahan secara keras boleh menghilangkan beban pekerja, sedangkan pekerja akan merasa lebih terbeban jika pemimpin menggunakan kekerasan dalam memberi arahannya. Hal ini juga merujuk kepada kes pembunuhan diri yang agak tinggi di China. Terima kasih. Satu minit. Ya. Setiap orang ahli. Nama tu nama ahli kumpulan, bukan yang Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Okey, di sini saya akan beritahu bahawa kekerasan dan ketegasan itu adalah yang berbeza. Ketegasan itu sangat penting dalam sebuah organisasi yang mana setiap organisasi memerlukan sedikit tekanan untuk pelaksanaan sesuatu kerja. Jika tiada tekanan, maka orang pekerja-pekerja bawahan tidak akan melaksanakan kerja tersebut. Sebagai contoh, kita lihat sebagai pelajar sendiri juga, kita juga memerlukan sedikit tekanan untuk melaksanakan seperti assignment ataupun kerja-kerja khusus. Dan sekiranya tiada tekanan daripada prof ataupun guru, maka sesuatu kerja itu akan bertanggung dan tidak akan siap. Okey, di situ penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Jadi sekian saja sesi perdebatan kita pada hari ini. Terima kasih.